Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan isu bajet yang dibentangkan semalam oleh Menteri Keuangan kita, yang mana saya pagi ini juga melihat komen daripada kawan-kawan berkenaan dengan isu bajet ini. Saya tidak nak membuat pertikaian banyak perkara kerana kita tahu setiap tahun bajet itu pasti meningkat dan setiap kementerian akan mendapat berbilion-bilion. Tetapi apa yang menjadi kemuskilan saya, kenapa kali ini bajet dibentangkan tidak melihat kepada mereka-mereka yang telah pun berkhidmat untuk negara, yang mana hari ini kenikmatan mereka telah pun dapat, dan akhirnya kita lihat banyak daripada kalangan-kalangan mereka yang duduk di pentadbiran negara, terutamanya menteri, mendapat nikmat itu, yang mana kita lihat ketirisan sentiasa berlaku. Tetapi apa yang mereka tidak ingat adalah jasa-jasa orang lama. Saya bercakap di sini sebagai seorang veteran tentera, yang mana semalam saya lihat bajet ini dan pagi ini saya lihat komen kawan-kawan saya berkenaan dengan isu bajet ini. Kita lihat ya, daripada sisi veteran tentera ni sedikit pun tidak ada bajet untuk mereka. Yang mana kita tahu kenyataan yang dikeluarkan semalam yaitu RM 36 juta untuk haiwan liar, gajah dan juga harimau. Bajet 36 juta untuk haiwan liar dan juga harimau ataupun gajah ni, bila-bila masa pun kita boleh buat. Kerana tahun depan pun kita boleh buat. Kerana ini binatang liar. Bukan kita tidak nak melindungi binatang liar ini. Tetapi bajet untuk veteran Angkatan Tentera, untuk mereka yang dah bersara ataupun mereka yang bersara awal, kenapa kerajaan tidak nak memberi sedikit pun bajet, sedikit pun sumber kewangan untuk mereka? Malah kita lihat bajet berbilion dibagi kepada KDN dan juga MINDEF. Yang mana bajet 2023 RM 35.7 bilion diberi kepada KDN dan MINDEF. Jadi kita lihat bajet yang begitu besar diberikan kepada kementerian seperti kita tahu KDN dan MINDEF ni, yang mana hari ini rakyat mempertikaikan isu kapal, isu meriam dan berbagai-bagai lagi. Di mana Menteri Pertahanan, yang mana semalam saya lihat Timbalan Menteri Pertahanan sibuk buat laporan polis kepada Rafizi Lamri. Adakah kamu duduk menjadi sebagai menteri, menjadi timbalan menteri untuk kamu mengaut kekayaan? Kamu tidak melihat bajet kepada anggota-anggota yang telah pun berkhidmat, anggota-anggota yang telah pun bersara? Kenapa bajet untuk binatang liar ini ada? Bajet untuk manusia yang memberi keamanan kepada negara ini tak ada. Jadi mereka yang jadi menteri hari ini harus sedar, kamu adalah undi daripada rakyat. Tanpa keamanan yang dibuat oleh Angkatan Tentera, oleh badan-badan beruniform kita, kamu hari ini tidak mendapat nikmat, kamu hari ini tidak dapat menyonglap duit-duit negara ni. Kamu orang ni kaya raya disebabkan oleh penghormatan yang dilakukan oleh veteran-veteran tentera ini. Saya bersuara seperti ini karena saya salah seorang daripada veteran ini. Jadi saya tidak nak menteri kita membuat bajet gula-gula kepada rakyat, tetapi kamu menindas pemimpin-pemimpin yang terdahulu yang telah pun memberi kenikmatan kepada kamu ni. Jadi ini isu dia. Apa yang saya lihat, kita boleh melihat kepada ke arah untuk memberi bajet kepada binatang real ni. Tidak ada masalahnya. Tetapi dalam keadaan ekonomi Malaysia hari ini, kenapa kamu tidak nak tolong rakyat? Tolong manusia itu dulu. Mereka yang dah berkhidmat, veteran-veteran tentera yang begitu lama dah mengharap bantuan daripada kerajaan ni. Saya pernah dengar Perdana Menteri sendiri apabila berucap di negeri dia sendiri, di Pahang, mengatakan bahawa veteran yang tidak bersara pun dia nak bagi sedikit pencen kepada mereka. Bukan pencen, bukan ganjaran. Yang saya tengok hari ini, bajet untuk gajah, untuk harimau yang ada. Jadi kemana arahnya pemimpin kita ni? Mana dia walaun-walaun UMNO ni, yang duk sembang kencang ni? Yang dok mengutuk Mat Sabu lah apa. Lebih baik lagi Mat Sabu tu dulu jadi Menteri Pertahanan. Ada lagi faedah dia. Hari ini kita lihat pimpinan UMNO dan juga Bersatu yang dalam kerajaan ni, yang kita dengar hari-hari di MINDEF tu, hari-hari kita dengar kapal tak siap, projek berbilion-bilion. Ini kita lihat peruntukan begitu besar dalam kita punya KDN dan juga MINDEF ni, melibatkan 35.7 bilion. 3.000 juta tu punya peruntukan
Untuk veteran pun kamu tak boleh nak salur ke? Jadi luahan saya ini bukan apa. Saya melihat perkara ini. Saya melihat ke arah veteran-veteran kita ni. Banyak yang dah pun makan gula-gula palsu daripada janji-janji menteri kita ini. Sebab itu kita perlu tukar kerajaan kita ini. Kerana mereka-mereka inilah selalu menjanjikan perkara-perkara yang kita lihat. Peruntukan untuk binatang liar ni. Tahun depan boleh tahu. Boleh dibuat. 2 tahun lagi pun boleh. Memang kita takut benda ni pupus. Tetapi tidak perlu kita sekarang ni buat. Apakah kerana bajet-bajet ini nanti yang begitu besar seperti yang berada dekat KTN dan juga Mindef ni. Untuk mereka nak songlap lagi. Jadi saya sebagai veteran. Saya juga pernah duduk di pembelian. Kerja-kerja mereka ni di Kementerian Pertahanan ni. Harus dihentikan daripada merompak duit rakyat. Jadi bajet-bajet yang besar ni nanti akhirnya ke tangan mereka-mereka yang tertentu. Bukannya kepada ke tangan rakyat. Lepas itu. Di Mindef tu. Di Kementerian Pertahanan ini. Kata nak tolong orang Melayu. Kata nak tolong orang Bumiputra. Pergi tengok kepala-kepala yang ambil SAP ni. Yang ambil tender projek ni. Saya tidak perkauman. Tetapi itu isu dia. Apabila nak membentuk kerajaan, kerajaan Melayu Islam, kerajaan tak nak DAP. Tetapi mereka yang bersekongkol ni, siapa dia? Tak tahulah hari ini. Lepas tu nama Acong pun ada. Paling tinggi nama Acong nanti dapat tender tempat projek. Sebab apa? Sebab dia boleh bagi hotel apabila nak pergi melawat Sabah Sarawak. Boleh bagi kemudahan, bagi sediakan kenderaan lah apalah. Ini tak payah buatlah. Veteran ni diberilah sedikit ruang, diberilah sedikit ganjaran kepada mereka. Mereka tak minta banyak. Mereka ni orang susah. Ada separuh daripada veteran tentera ni yang tak berpencen, mereka tak dapat apa-apa. Saya, walaupun saya seperti ini, saya tidaklah berharap. Saya jujur cakap, setelah saya bersara, saya terus semua yang sangkut paut dengan tentera, saya buang. Termasuk buku merah saya pun saya dah buang. Kerana saya rasa bahawa saya boleh hidup berdikari sendiri. Tetapi bagaimana dengan kehidupan orang lain? Jadi kita ni sebagai menteri, ambillah inisiatif sendiri. Untuk memikirkan orang susah di bawah. Sebab itulah apabila kita lihat hari ini, menteri kita ni kebanyakannya daripada golongan-golongan yang tidak sedar diri. Sebahagiannya daripada golongan-golongan kayangan. Maka inilah akibat dia. Jadi kita perlu lihat bahawa kita perlu tukar mereka ini. Kerana mereka tahu yang akan memberi undi kepada mereka. Yang akan memberi mereka, jadikan mereka ni menteri. Adalah gajah dan harimau, juga binatang liar. Dan perangai mereka pun liar juga. Kita perlu tolak mereka ni. Lepas ni, PRU ke-15 ni, veteran-veteran tentera, suruh gajah, suruh harimau pergi undi Menteri Pertahanan, timbalan Menteri Pertahanan, suruh mereka pergi undi. Tentukan main peranan bahawa veteran tentera tak dapat bajet, tetapi gajah dan harimau dapat bajet. Mereka membuat permainan politik mereka, mereka berkuasa, tidak melihat rakyat, tidak melihat kepada jasa veteran, maka kita perlu hajar mereka ini semua. So itu pencerahan saya, sekian, terima kasih.